Berkenaan yang kedua pula, berkenaan dengan pelibatan orang-orang muda dalam Perikatan Nasional untuk bersuara di sosmed terutamanya, di lapangan sebagai contohnya. Memang kita kena akui, mereka ini memang tak kuat langsung. Walaupun PAS ada jabatan amal dan jabatan amal ini memang ada membantu masyarakat, tetapi jabatan amal ini bergerak dalam satu unit. Jabatan amal ini bergerak dalam satu kelompok. Tidak ada individu dalam jabatan amal. Sebab jabatan amal kami dilatih untuk tidak menaikkan nama individu. Kami bergerak sebagai tentera semut merah. Kami bergerak sebagai satu unit. Kami bergerak sebagai satu tim. Jadi tidak ada individu yang menonjol. Orang akan nampak, oh PAS baguslah ada jabatan amal kena bantu. Tapi siapakah pemukanya? Tak macam DAP dan sebagainya. Mereka meletakkan figura-figura muda ini ke masyarakat, dekat sosmed, dekat lapangan. Masyarakat akan kenal siapa mereka. Dan bila mereka masuk dalam arena politik yang mainstream, masyarakat nampak, dulu dia ni lah aktivis dulu, bla 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 bla. Oh, kita kena sokong dia, dia bagus buat kerja. Oh, dia ni lah dulu yang banyak bagi penerangan dekat YouTube tu kan, dekat FB. Oh, memang patut kita sokong dia sebab dia bagi banyak penerangan. Kita kurang bab tu. Tetapi malangnya tuan-tuan dan sekalian, daripada kita berusaha untuk menaikkan benda-benda ini, menaikkan imej ini, kita memilih untuk bertekak kerana perkara-perkara yang kecil. Benda ini bukan rahsia. Kita memang lemah bab sosmed. Saya tidak mahu mendabik dada tuan-tuan sekalian. Minta maaf cakap. Saya minta dijauhkan dari perasaan mendabik dada, tidak. Tetapi sepanjang pemerhatian saya sendiri dan juga daripada feedback rakan-rakan, kalaulah daripada UMNO ada beberapa orang, macam Lokman Nur Adam, macam Papa Gomo, Dr. Ashraf semalam dia buat live, aku nak VC tapi tak dapat, kan? Lepas tu kita ada Ismi Mak Isa. Orang-orang seperti ini, mereka tegar di sosmed, dan juga mereka ada aktivis-aktivis dekat lapangan sebagainya. Tetapi saya nak cakap terus terang, dalam PAS diri, saya nak anda tolong namakan saya sekarang dekat ruangan komen. Selain daripada saya bukan pimpinan PAS, okey? Selain daripada saya nak anda namakan mana-mana pimpinan muda PAS yang aktif dekat media sosial yang anda follow live mereka, selain daripada live pemimpin-pemimpin ataupun aktivis-aktivis UMNO. Tolong namakan dekat ruangan komen sekarang. Saya nak buat satu cabaran ini. Nama dekat ruangan komen sekarang, manakah pemimpin PAS, pemimpin muda PAS yang rajin untuk ke depan di sosmed, di media sosial, buat live sebagainya untuk berikan penerangan terhadap isu-isu semasa. Tolong namakan siapa yang anda ikuti live dia. Oh, dia ni memang selalu buat live, aku selalu follow dia. Oh, macam Faiz selalu buat live, saya follow Faiz. Oh, macam Papa Gomo selalu buat live, saya follow Papa Gomo. Siapa? Tolong namakan. Saya minta, saya bukan nak membangga dia, minta maaf cakap. Dia minta Allah supaya jangan saya ada perasaan bangga atau riak. Tidak. Saya buat kerja ini bukan untuk nama. Saya buat kerja ini bukan untuk harta. Saya buat kerja ini untuk kita semua. Tolong namakan mana-mana pimpinan muda PAS terutamanya. Sebab saya ada PAS, saya boleh cakap pasal PAS dia. Tolong namakan mana-mana pimpinan muda PAS yang anda semua follow live dia setiap waktu, ataupun kerap follow live dia yang selalu menceritakan tentang isu-isu semasa, menjawab isu-isu semasa dekat sosmed. Tolong beritahu saya sekarang dekat ruangan komen. Tolong. Kita ada Ahmad Fali Syahri MP Fani Mas. Dia selalu buat live, cantik. Ustaz Husamuddin, cantik. TV PAS selalu buat, betul, TV PAS selalu buat. Saya tak nak TV PAS. Saya nak individu. Individually. Mereka bergerak secara individu. Walaupun mereka ada kedudukan, mereka bergerak secara individu, buat live dekat page mereka untuk menceritakan tentang isu-isu semasa. Nampaknya kita ada jawapan dua nama je tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu Ustaz Ahmad Husamuddin, Datuk Badruddin, kan? Yang dulu kontroversi sebab ada orang screenshot gambar dia buat macam ni. Minta maaf, jangan screenshot kita buat gambar macam ni kan. Ini bukan cuma jagut tau. Sebab masa tu mungkin Ustaz Ustam tengah menyampaikan satu, dia menunjuk bahawa kau dia buat macam ni. Dia macam tu lah, okay. Tapi orang screenshot benda tu.
Okey. Ustaz Ustam, Ahmad Ustamuddin, Datuk Badruddin dan juga YB Fadil Syari. Dua ini. Yang lain mana? Yang lain mana? UMNO pun 4-5 orang. Pakatan Harapan melambak-lambak. UMNO 4-5 orang. PAS mana? Ustaz Kazim bukan PAS bang, dia UMNO. Yang kerap buat live, bukan sekali nampak, okey adalah dalam seminggu sekali nampak. Tak, yang kerap buat live. Papa Gomo buat live hampir setiap hari. Ismi Maisa buat live hampir setiap hari. Dan seminggu tu 2-3 kali live dia. Janganlah sebulan sekali nampak, oh dia buat. Tak, saya tak nak sebulan sekali. Saya nak kerap. Kerap buat live, memberikan jawapan terhadap isu semasa. Kerap. Siapa? Ustaz Ustam, ya saya percaya, dia selalu buat. Fadil Syari pun saya percaya dia selalu buat. Yang kerap. Dr. Azman Ibrahim, dia tak buat live, dia buat tulisan. Dr. Azman Ibrahim dia tak buat live FB, dia buat tulisan. Dr. Ahmad Haji Amzad pun dia buat tulisan, dia tak live. Saya nak cakap live macam ni, videos live, bukan tulisan. Tulisan ramai je dalam PAS. Begitu ramai orang dalam PAS buat tulisan. Cantik-cantik tulisan dia orang. Saya nak video. Ahmad Fadli bin Alias, bro, bila ada jawatan dan pimpinan-pimpinan tidak boleh membuat live seperti itu, bro. Sebab pendapat mereka mungkin akan dipersilakan sebagai pendapat parti. No. Dr. Ashraf Wajdi juga buat live. Tapi Dr. Ashraf Wajdi, live dia tidak memberikan pandangan. Dia minta pandangan orang. Engage dengan masyarakat. Kalau live nak bagi pandangan macam ni, fine, kita boleh terima. Memang tak boleh buat macam tu kalau kau peminat. Tapi macam Dr. Ashraf, macam semalam dia buat live dalam pukul 2 pagi, dia tak bagi pandangan. Dia minta pandangan orang ramai. Dia busy. Ataupun kalau nak buat macam saya, call. Contohnya, dia minta pandangan orang ramai, engage. Berapa ramai semalam masa UMNO buat live, macam Dr. Ashraf buat live, yang buat VC dengan dia, budak umur 16, budak umur 17, anak-anak muda yang engage dengan Dr. Ashraf. Siapa yang tengok semalam live Dr. Ashraf? Kita ambil masa 5 minit lagi. Ustaz Kacang tu bukan PAS. Ustaz Kacang tu mak dia orang PAS. Dia bukan orang PAS. Dia datang dulu pun sebab ambil sijin tu mak dia. Ustaz Kacang tu bukan orang PAS pun. Kita tak pernah layan macam orang PAS. MZD ada. Dia semalam nampak aku nak VC dengan Dr. Ashraf, saya tak dapat. Bongok je telefon. Tak, serius. Kalau berdasarkan kepada jawapan saya jumpa, jawapannya boleh katakan sangat-sangat kurang. Setuju tak saya cakap sangat-sangat kurang? Ini tamparan tau. Tamparan untuk kita sebagai orang PAS. Tamparan. Parti lain mereka berusaha untuk menjuarai sosmed, tetapi kita masih jauh ketinggalan. Dan ini adalah satu benda yang sangat-sangat malang. Anjakan paradigma perlu dilakukan. We need to do that paradigm shift. Kita tak boleh tergantung pada ceramah dekat masjid surau saja. Sekarang ini zaman online, zaman IT, new norm, norma baharu, kebiasaan baharu. Jadi kita kena seiring. Dunia IT sekarang bukan 4G lagi dah, nak masuk 5G. Samsung 5G dah keluar. Prasarana Malaysia masih 4G, Samsung 5G dah keluar. Inilah masanya. Software-software untuk live banyak. Macam sekarang aku guna OBS Studio, kita ada StreamYard, kita ada macam-macam lagi. Kenapa tak nak guna? Kalau boleh pimpinan PAS yang muda-muda, okey,
Macam Ustaz Lee, kita faham dia MP, mungkin dia tak ada masa nak buat sangat. Kita faham, tak ada masalah. Tapi ramai je orang PAS, anak-anak muda dan PAS, pemimpin DPPM, Dewan Pemuda PAS Malaysia, mereka tak ada jawatan dalam kerajaan. Mereka ada jawatan parti, mereka tak ada jawatan kerajaan. So buat live, engage dengan anak muda. Engage. Kalau tak nak main game pun tak apa. Kita tak suruh pun pemuda-pemuda DPPM ni jadi gamers macam Paris Studios. Tak. Buat live macam ini, engage dengan pengguna, engage dengan remaja, engage dengan anak-anak muda. Terima VC. Dr. Ashraf dia terima semua VC. Siapa yang nak VC, nak kutuk aku, silakan. Pap, silakan. Kita invite. So far jangan risaulah. Mereka yang kutuk tu dia tak akan berani lah untuk VC. Saya buat live boleh buat panggilan telefon ni sejak kita ada Al-Hajari Studios. Dah hampir sebulan. Hampir sebulan tak ada pun Pakatan Harapan punya puak call saya. So jangan risaulah. Jangan risau kena hentam. Nur habis. Saya setuju dengan anda. Shock sendiri kadang-kadang. Betul. Nur habis ni jangan hentam dia. Dia sahabat saya dekat FB. Saya kenal dia macam mana. Memang hakikat dia. Kita shock sendiri. Pas shock sendiri. Minta maaf. Minta maaf sangat. Kita terpaksa tegur benda di depan. Ada yang tak suka, kita bertegur depan. Rizal Ahmad saya dah ajukan banyak kali. Bahkan semua, saya rasa ramai tahu saya bersahabat baik dengan Nurul Islam. Saya bersahabat dengan Nurul Islam. Saya pernah ajukan benda oleh Nurul Islam. Saya pernah WhatsApp direct Haji Karim Nizam. Saya pernah bercakap everything secara detail. Tetapi masa pas kalah PRU ke-14, Ustaz Derih tak call orang lain. Ustaz Idris Ahmad call saya. Meluahkan kecewa je saya. Kenapa pemuda PAS tak aktif dekat media sosial. Aku juga yang kena. Aku tak ada kena mengenai ni filem bang. Aku juga yang kena. Dia call pukul berapa kita tengok. Malam masa tu dia call. Memang panjang gila dia call. Kita pun terpaksa dengar lah. Kena bambu, kena buat macam mana. Tapi bukan salah aku bang. I have no power at all. Aku bukan pimpinan. Memang kena live. Memang kena live. Kalau tak boleh bagi pandangan sebab takut ada conflict of interest. Dan engage dengan penonton, engage dengan viewers. Benarkan mereka VC, video chat. Benarkan mereka call. Dari itu kita akan bina pengaruh. Kalau Faiz Al-Hajari yang tak ada jawatan dalam apa-apa parti pun boleh bina pengaruh dengan live seperti ini, dengan benarkan call seperti ini, apatah lagi pimpinan. Inilah kita kena gunakan, tuan-tuan puan-puan sekalian.